Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 30 Disember 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Berita utama. Pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT digalakkan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi bagi meningkatkan kepakaran dan bidang pengetahuan mereka. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menjelaskan Sarawak amat memerlukan modal insan yang mempunyai kepakaran serta pengetahuan dalam pelbagai bidang. Katanya, situasi dunia sekarang yang berubah serta amat mencabar menuntut kepakaran serta ilmu pengetahuan yang jauh lebih tinggi berbanding sebelumnya. Jadi itu suasana keperluan masa itu. Jadi sekiranya pada adik-adik semua yang datang pada peluang saya pesan, sekiranya ada keinginan untuk belajar lebih tinggi, teruskan usaha tersebut. Sekiranya ada kekangan lain lah, kemungkinan kita perlu nak bekerja dulu kan untuk keluarga, ya silahkan. Tapi sekiranya ada kekangan lain, mau ada peluang untuk belajar lebih tinggi itu, belajar. Sekiranya ada peluang untuk meneruskan daripada diploma terus ke degree ke master ke PhD, itu yang kita nak galakkan. Kita nak lahirkan lebih ramai, bijak pandai, cendekiawan, spesialis, pakar-pakar, profesional, bidang profesional yang ada di kalangan anak-anak kita di Nusantara Mataraman itu untuk masa depan. Dan masa depan amat mencabar, memerlukan setiap orang berilmu untuk dapat menyesuaikan kehidupan kita dalam dunia lebih mencabar pada masa-masa yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian sumbangan pelajar Institusi Pengajian Tinggi IPT bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai pada Selasa. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Muda Utiliti Bekalan Air bersyukur kerana jumlah pelajar dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai yang berjaya melanjutkan pelajaran ke IPT semakin bertambah setiap tahun. Dan ayat itu sebenarnya saya bersyukur kerana bilangan dari pelajar daripada kawasan kita di Dun Pantai Damai semakin ramai yang mendapat tawaran masuk ke universiti, ke politeknik dan juga ke Menara Gading, sama ada di negeri Sarawak ataupun di luar, di Semenanjung ataupun di tempat-tempat lain. Ada dua yang mendapat tawaran ke kedua negara. Seramai 50 pelajar menerima sumbangan masing-masing dengan penyerahan diadakan dalam 2 sesi sebagai mematuhi garis panduan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sementara itu, ketika ditemui media, Datuk Dr. Abdul Rahman mengingatkan semua masyarakat khususnya di bahagian Kuching untuk lebih berwaspada semasa sambutan tahun baru bagi mengelak penularan semula wabak COVID-19. Katanya tiada larangan untuk masyarakat keluar rumah menyambut tahun baru, namun mereka perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Dalam usaha kita untuk meraihkan hari sambutan tahun baru, kita perlu juga berwaspada supaya tidak berlaku ledakan sekali lagi kes-kes seperti yang berlaku yang satu ketika dulu. Jadi untuk Bandar Kuching seperti biasa kita tidak ada larangan. Yang hanya kita sarankan ataupun nasihatkan kepada warga Kota Kuching apabila menyambut sambutan tahun baru ini sentiasa mematuhi garis panduan yang telah pun dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri SDMC selama ini. Garis panduan itu berubah mengikut keadaan. Setakat ini yang kita dibenarkan untuk berada di tengah tempat berkumpul, tapi dalam jumlah yang terhad lah. Tapi yang wajib bagi kita semua ialah sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal bersama kita. Berita seterusnya, pemimpin masyarakat diminta untuk membawa isu atau masalah pembangunan rakyat terus kepada pejabat daerah masing-masing. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab, beliau juga mengalukan jika maklumat itu dapat disampaikan kepada pihaknya dalam memastikan sebarang masalah dapat ditangani dengan cekap. Bercakap semasa majlis penyerahan sumbangan di Bintangor pada Selasa, beliau turut berharap
penerima peruntukan daripada kerajaan memanfaatkan sumbangan tersebut dengan sebaiknya. Ujarnya tindakan menyalahgunakan peruntukan akan memberi kesan negatif kepada pemimpin dan juga kerajaan sendiri. Pada majlis tersebut, Insinyur Yusof telah menyampaikan sumbangan kepada penerima seperti tertera. Berita selanjutnya, Kenyalang Gold Card KGC merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak dalam menjaga kebajikan warga emas tanpa mengira latar belakang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Setakan, Datuk Amar Muhammad Ali Mahmud berkata, antara manfaat yang dinikmati pemegang Kenyalang Gold Card KGC ialah diskaun atau rebat atau yuran percuma barangan serta perkhidmatan ditawarkan agensi-agensi strategik. Menurutnya, usaha seumpama ini adalah bagi memastikan golongan sasar, khususnya warga emas, dapat menikmati pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan dengan nilai mampu milik. Semasa berucap dalam majlis penyerahan KGC fasa kedua di Kampung Seri Arjuna pada Selasa, beliau menambah antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah dalam bidang kesihatan, pengangkutan awam, barangan keperluan, pelindungan insurans serta bantuan khairat kematian. Seramai 82 warga emas telah menerima KGC dalam majlis tersebut. Beralih ke berita di Kabung. Sebanyak RM96,890 telah disalurkan kepada 22 rumah ibadat di kawasan Dewan Undangan Negeri Adun Kabung daripada peruntukan projek kecil luar bandar MRP Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung Muhammad Cikadir. Senarai penerima merangkumi 6 buah masjid, 12 buah surau dan 4 buah chapel gereja di kawasan Dun Kabung. Adun Kabung Muhammad Ci juga memberitahu kerajaan Sarawak begitu adil dengan mengamalkan pendekatan inklusif dalam membantu masyarakat yang berbilang agama menguruskan rumah ibadat masing-masing. Justru beliau berharap agar kesemua peruntukan yang telah disalurkan ini akan digunakan dengan sebaik mungkin. Dalam majlis sama diadakan pada Selasa, Muhammad Ci yang mewakili unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR turut menyerahkan peruntukan sebanyak RM100,000 kepada Chapel St. Stephen Empayang Kabung dan RM50,000 kepada Gereja St. Paul Roban. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.